Tajuk utama 4 Muharram 23 Ogos. Sesak nafas didenai bukit, ejen insurans meninggal dunia. 27 aduan diterima, Bukit Aman siasat Khairuddin Aman Razali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Seorang pemandu e-hailing yang disyaki dera anak teman wanita berusia 2 tahun sehingga mati direman seminggu bermula hari ini. Suspek berusia 26 tahun itu ditahan polis tengah hari semalam selepas melarikan diri pada Jumaat lalu setelah ibu mangsa melaporkan kejadian itu kepada polis. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Ni Izani Muhammad Faisal berkata, suspek sebelum ini diburu selepas seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun maut dipercayai menjadi mangsa dera lelaki berkenaan. Kejadian berlaku di Pangsapuri Vista Damansara di Petaling Jaya tengah malam kemarin. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Menurut Ni Izani, kejadian itu disiasat selepas pihaknya menerima aduan daripada seorang wanita berusia 23 tahun mengatakan seorang kanak-kanak lelaki tidak sedarkan diri dipercayai didera kira-kira jam 11.45 malam. Sepasukan polis anggota kemudian bergegas ke Pangsapuri berkenaan dan mendapati seorang wanita sedang mendukung seorang kanak-kanak dalam keadaan tidak sedarkan diri menunggu ambulans di perkarangan Pangsapuri berkenaan. Sebaik tiba di PPUM, mangsa disahkan meninggal dunia dan pemeriksaan menemui kesan kecederaan pada bahagian kepalanya. Hasil maklumat awal yang diterima daripada ibu mangsa mendapati kanak-kanak itu ditinggalkan bersama teman lelakinya ketika keluar untuk membeli makanan. Sebaik pulang, ibu mangsa mendapati anaknya sudah tidak sedarkan diri, dipercayai didera suspek yang kemudian menghilangkan diri. Di Kedah, seorang warga emas ditemui lemas dalam sungai Banggul Bongok, Jitra sekitar jam 8 pagi tadi. Hamid Husin, 73 tahun, dijumpai terapung selepas 2 hari dilaporkan hilang. Menurut anak mangsa Cik Azhar Hamid, bapanya keluar dari rumah di kampung Banggul Bongok pada jam 12.30 tengah malam kemarin dan tidak pulang sejak itu. Ia menyebabkan dia dan adik-beradik lain bimbang dan keluar mencarinya sehingga ke Jitra dan Air Hitam. Jelas Cik Azhar, lokasi bapanya dijumpai orang kampung itu hanya terletak sekitar 100 meter sahaja dari rumahnya. Dia seorang yang pelupa. Arwah ni dia seorang yang pelupa. Kemudian dia ni bila dia keluar, dia tak suka keluar siang. Kena keluar siang pun lebih kurang jarak. Lebih kurang dalam 200 meter, 300 meter dia akan patah balik. So kalau malam dia akan jalan ikut dia punya kendak dia lah. Cik Azhar dan juga anak bungsu memaklumkan mereka sekeluarga reda dengan pemergian bapanya walaupun telah berusaha mencarinya di merata tempat sejak 2 hari lalu. Jenazah Hamid dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran rumahnya di kampung Banggul Bongok selepas maghrib. Manakala di Terengganu, seorang ejen insurans meninggal dunia ketika mendaki Bukit Besar, Kuala Terengganu dipercayai akibat sesak nafas. Wan Muhammad Azmi Ibrahim, 54 tahun, dilapor melakukan aktiviti itu secara bersendirian melalui denai bukit itu sebelum tiba-tiba rebah pada jam 8.40 pagi tadi. Menurut saksi Zawawingah, dia melihat mangsa tiba-tiba tidak sedarkan diri sebelum terjatuh kira-kira 200 meter di hadapannya. Dia ketika itu sedang mendaki bukit menggunakan denai sama yang dilalui mangsa segera memberi bantuan. Saya suspek memang dia ni pengsan ataupun sesak nafas. Jadi saya pergi, rasa badan dia dah sejuk. Tolonglah setakat yang mampu bagi CPR ke apa, blower. Sebelum dalam masa yang sama, saya atur WhatsApp kepada kawan-kawan grup hiking Bukit Besar. Untuk minta bantuan dengan pihak kecemasan, mana bomba ke hospital ke. Sementara itu, menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 PBK2 Zamri Omar, 4 anggota BBP Kuala Terengganu dikejarkan ke lokasi. Mangsa yang berasal dari Kuala Ibai, Kuala Terengganu cuba diberikan bantuan pernafasan namun tidak berjaya dan disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa turun dari puncak bukit setinggi 156 meter menggunakan pengusung sebelum dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah.
Beralih ke isu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Bukit Aman sudah membuka kertas siasatan terhadap Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi itu kerana gagal mematuhi kuarantin wajib di rumah. Memetik laporan portal Berita Harian, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Deputy Commissioner Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, pihaknya sudah menerima 27 laporan berhubung perkara itu di seluruh negara dan siasatan kes dibuat daripada pelbagai sudut. Semalam, Datuk Muhammad Khairuddin sudah memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia atas kekhilafan yang berlaku. Ahli Parlimen Kuala Nerus itu juga turut akan memulangkan semua gajinya sebagai menteri bermula Mei hingga Ogos atas rasa tanggungjawab selepas melanggar SOP kuarantin selepas pulang dari Turki pada 7 Julai lalu. Dan gaji berkenaan akan disumbangkan kepada tabung bantuan bencana negara atau tabung COVID-19. Beliau juga sebelum itu dilapor sudah menjelaskan kompaun maksimum RM1,000 kerana kesalahan tersebut. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata terpulang kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lain terhadap Datuk Dr. Muhammad Khairuddin kerana pihaknya sudah mengenakan denda maksimum terhadap menteri itu berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342. Seperti Tan Sri DG beritahu, dia ialah pihak yang berkuasa untuk mengeluarkan denda. Untuk kompaun dia maksimum RM1,000 itu je. Kalau ada nak dakwa lain tu terpulang. Kita dibawa ke peringkat lain. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kritikan orang awam terhadap kadar denda yang dikenakan terhadap ahli Parlimen Kuala Nerus itu. Walaupun sampel nasopharyngeal swab ahli Parlimen itu pada kali pertama, kedua dan ketiga adalah negatif, namun dia didenda kerana melakukan kesalahan mengikut peraturan-peraturan kesalahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Kementerian Kesihatan syur PKPP dilanjutkan. Alhamdulillah bertemu lagi. Kementerian Kesihatan memberi saranan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, tempoh lanjutan diperlukan sehingga keadaan menjadi terkawal. Untuk PKP pemulihan akan berakhir pada 31 Ogos yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Pihak Kementerian Kesihatan telah pun membuat saranan kepada pihak Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak yang amat berhormat Perdana Menteri supaya PKP ini dipertimbangkan untuk kita laksana sehingga keadaan lebih terkawal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Perkeso Prihatin di Felda Bukit Besar Kulai Johor. PKPP mula dilaksana pada 10 Jun lalu dan akan berakhir 8 hari lagi. Di bawah pelaksanaan PKPP, banyak kelonggaran diberikan kepada rakyat bagi menjalankan aktiviti harian dan ekonomi. Namun, segala aktiviti itu tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan KKM. Semalam, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam kenyataan medianya berkata mereka menjangkakan pandemik COVID-19 akan berterusan dalam tempoh 2 tahun. Di Perlis, selepas lebih 2 minggu ditutup sejak 7 Ogos lalu akibat penularan COVID-19, 12 buah masjid di kawasan Dun Sanglang, Simpang 4 dan Guar Sanji dibuka semula bermula hari ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah pembukaan semula masjid berkenaan bagi membolehkan orang ramai kembali menunaikan solat berjemaah dan menjalankan aktiviti pengimarahan termasuk kuliah agama mulai waktu solat Zuhur. Namun baginda mengingatkan rakyat agar sentiasa mematuhi sepenuhnya SOP kesihatan dan keselamatan. Tuanku Syed Faizuddin Putra yang juga Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS turut meminta pihak pengurusan masjid untuk sentiasa bersiap siaga dan membuat persiapan awal dalam menghadapi sebarang kemungkinan jika ada keperluan untuk menutup semula masjid.
Pada 7 Ogos lepas, MAIPS mengarahkan semua 12 buah masjid di 3 dun berkenaan ditutup berikutan pertambahan kes baharu COVID-19 di Perlis. Kerajaan juga telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar Temko di 2 kampung di Kuala Sanglang iaitu Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul bermula 10 Ogos hingga 31 Ogos. Cadangan penurunan harga siling bagi pelitup muka daripada RM1 kepada serendah 70 sen perlu dilihat semula. Ia kerana selain harga, pelitup muka perlu dilihat dari sudut kualitinya. Bagi ahli farmasi, kategori face mask perlu diambil kira bagi memastikan keberkesanannya demi kesihatan rakyat dan ia memakan sedikit kos. Menurut ahli farmasi dari Farmasi Najah, Muhammad Zulfikar Ahmad Fauzi, pelitup muka 3 lapis mempunyai 2 jenis iaitu perubatan dan bukan perubatan. Bukan sekadar perbezaan kualiti, malah harga kedua-duanya juga sangat ketara. Pertama kali yang kita perlu lihat adalah dia punya bacterial filtration rate dengan particle filtration rate yang mesti memenuhi piawaian iaitu 95% ke atas. Okey, untuk bacterial filtration dan juga 90 untuk partikel. Ini penting untuk kita mendapat perlindungan terutama pada musim COVID-19 ni. Kita tak nak bakteria atau virus tu boleh menembusi lah. Selain daripada itu, kena tahu juga dia punya rate untuk kalis air. Tambahnya bagi pelitup muka bukan perubatan, kadar penapisan bakteria atau BFE adalah lebih rendah iaitu antara 60 hingga 80%. Selain bahan yang digunakan dalam pembuatannya lebih murah berbanding pelitup muka perubatan. Sehubungan dengan itu, beliau mencadangkan agar harga siling bagi pelitup muka diasingkan bagi kedua-dua jenis berkenaan. Sementara itu, tinjauan berita Al-Hijrah di sekitar Lembah Kelang mendapati harga pelitup muka yang dijual di pasaran adalah sekitar 60 sen hingga RM1 bagi sekeping. Namun, kebanyakannya merupakan pelitup muka non-medical. Bagaimanapun orang awam yang tidak mengetahui perbezaan face mask itu hanya mahu harga pelitup muka itu dapat diturunkan sehingga 60 hingga 70 sen. Ekoran kekerapan penggunaannya. Itu memang bagus kalau diturunkan sebab memang keperluan harian. Setiap kali nak keluar kena pakai. Jadi terpaksa beli macam mana pun. Sebab mereka pakai hari-hari. Kalau kita ni boleh lagi lah. Kalau sekali-sekala keluar boleh pakai lagi. Tapi mereka memang perlu pakai hari-hari. Jadi ada yang sampai recycle seminggu sekali. Sampai ada yang kena jahit balik. So pada saya kalau dimurahkan lagi tu, pada pendapat saya baguslah. Setuju sebab bagi yang ada anak sekolah, dia hari-hari. Mask kita pakai, sekali pakai buang. So kita pakai buang. So kalau harga tu diturunkan, so sangat membantu untuk ibu bapa, untuk semualah. Semalam, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, pihaknya dalam peringkat kajian bagi memutuskan harga siling baharu bagi pelitup muka dan ia dijangka mengambil masa sebulan. Ketika ini harga siling bagi sekeping face mask ialah RM1. Peniaga diingatkan agar tidak membeli alat timbang sukat digital dan analog melalui platform atas talian yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid, alat sukat terutamanya dari luar negara sukar ditentusahkan atau tidak diperiksa oleh pihak berwajib. Jelas Datuk Rosul, alat timbang itu dikhawatiri tidak tepat dan KPDN HEP tidak mengiktiraf alat sukat yang tidak dikalibrasi dari pihak dilantik kerajaan meskipun timbangannya betul. Menggunakan sukatan tidak ditentusahkan adalah menyalahi Akta Timbang Sukat ATS 1972 yang memperuntukkan penjara maksimum 3 tahun dan denda. Ramai peniaga-peniaga yang menggunakan ataupun yang mendapatkan alat timbang sukat ini oleh kerana harganya murah melalui platform macam Lazada, macam Shopee dan sebagainya kerana harganya murah. Untuk kita nak maklum kepada peniaga-peniaga, walaupun ia murah tapi ianya tidak ditentusah, tidak dikalibrate, jadi menjadi satu kesalahan. Tambahnya lagi, pemeriksaan di 337,546 premis seluruh negara setakat Ogos lalu mendapati 2,729 kes kesalahan alat sukat direkodkan membabitkan rampasan bernilai RM349,600 dan kompaun RM378,500.
Beliau berkata kepada media selepas menyampaikan sumbangan alat timbang sukat kepada peniaga kecil di Kampung Gaung, Kuala Berang siang tadi. Memang kilit biasa. Tepat. Kita dah dihantar. Kita sibi semua. Jadi bila ada ni lagi senang. Lagi senang. Kalau kita nak jual sikit pun mudah. Tekan-tekan tu mudah naik lah. Macam nak jual 2 ria, 3 ria. Ni baru ni mudah lah sikit. Sedap ada lembut dah. Harga dia dah. Boleh lah. Kalau nak beli sikit tak apa banyak. Lebih senang. Semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Putrajaya telah merampas 2 guni serta 60 bungkus Milo dan 21 Nescafe tiruan. Kesemua barangan itu dipercayai diiklankan secara dalam talian melalui aplikasi Facebook dan dijual di bawah harga pasaran. Penemuan itu agak mengejutkan selain melanggar undang-undang. Penjualan kepada pelanggan juga dikhawatiri membahayakan kesihatan. Sejauh mana kandungan minuman tiruan itu beri kesan kepada pengguna, di talian Skype ketika ini, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Putra Malaysia, Dr. Nurul Syazini Ramli. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Kalau kita lihat, minuman tenaga seperti Milo dan Nescafe sekarang ni sudah banyak tiruan. Boleh Doktor terangkan bahan yang mereka gunakan untuk menampakkan seolah-olah ia tulen dan adakah ia berbahaya, Doktor? Ya, kebanyakan produk makanan tiruan menggunakan bahan-bahan yang hampir sama tetapi kurang berkualiti. Sebab itu produk tiruan ini boleh dijual dengan harga yang lebih murah. Sama ada ia bahaya ataupun tidak, ia bergantung kepada keputusan ujian ke atas sampel produk makanan tiruan tersebut. Kita bimbang sekiranya ia mengandungi bahan yang boleh memudaratkan kesihatan seperti kandungan aditif dan sebagainya. So di negara ini sebenarnya semua kategori makanan dikawal oleh Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Dan tujuan pengumbalan akta ini adalah untuk melindungi orang ramai dari kemudaratan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta perkara-perkara lain yang bersampingan atau berkaitan dengannya. Jadi setiap kategori makanan telah ditetapkan standard tertentu bagi memastikan makanan dihasilkan adalah selamat untuk pengguna. Jadi untuk produk makanan tiruan ini, ia mungkin tidak mencapai standard kualiti yang telah ditetapkan. Contohnya dari segi kandungan nutrien seperti gula dan jumlah tenaga. Selain itu, saya juga mendapat maklumat bahawa proses pembungkusan produk makanan tiruan dilakukan secara manual yang mana ia juga boleh menyebabkan pencemaran ketika pembungkusan produk ini. Jika pengguna tidak mengetahui ianya tiruan dan mereka meminumnya, apa kesan jangka masa panjang terhadap seseorang itu? Okey, untuk produk makanan asli, ia mengandungi label makanan yang jelas dan tepat seperti yang telah ditetapkan undang-undang. Ramuan produk makanan tiruan pula mencurigakan. Oleh itu, jika pelabelan makanan juga palsu, pengguna tiada maklumat tentang kandungan nutrien serta kalori yang dibekalkan oleh produk makanan tiruan ini, ia boleh mengancam kesihatan pengguna. Contohnya, kes Milo tiruan dikatakan mempunyai rasa yang lebih manis serta warna yang berbeza daripada produk asli. Jadi berdasarkan rasa tersebut, ia mungkin mengandungi kandungan gula yang berlebihan. Dan pengguna perlu sedar bahawa pengambilan gula dan tenaga yang berlebihan boleh mengakibatkan risiko berat badan berlebihan dan pelbagai penyakit kronik yang lain seperti diabetes, darah tinggi dan sakit jantung. Maka jika produk makanan tiruan tersebut mengandungi bahan kimia berbahaya pula, ia boleh mengakibatkan risiko penyakit kronik yang lain seperti kanser. Baik. Doktor, kalau kita lihat, kes seperti ini bukanlah benda yang baru. Pandangan doktor, bagaimana kita hendak tangani isu keselamatan makanan di negara ini, Doktor? Okey, untuk pengetahuan semua, di Malaysia kita ada Kementerian Kesihatan yang merupakan badan utama yang bertanggungjawab dalam kawalan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat dan berkualiti. So berdasarkan kes produk makanan tiruan yang dilakukan, saya percaya KKM menjalankan tugas yang sangat baik. Jadi pendapat saya dalam isu keselamatan makanan negara ini, pengguna memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka sentiasa perlu peka dan sedar
tentang keadaan apa ciri-ciri produk makanan tiruan ini serta melaporkan kepada pihak berwajib untuk tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Baik, sebentar tadi Dr. Nurul Syazini Ramli, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Baik, kita berehat seketika, kembali sebentar lagi. Banjir 2 bulan masih belum reda. Alhamdulillah bertemu lagi. Bangunan pejabat Ketua Peguam Negara Indonesia musnah dijilat api malam semalam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kebakaran dilaporkan berlaku pada jam 7.30 malam waktu tempatan. 23 jentera bomba dikejarkan ke tempat kejadian sejurus menerima laporan. Rakaman video orang awam menunjukkan pasukan bomba bertungkus lumus memadamkan api yang marak. Api juga hampir merebak ke bangunan bersebelahan. Siasatan awal mendapati kebakaran bermula di tingkat 6 bangunan berkenaan. Bagaimanapun, punca kebakaran masih disiasat. Setelah hampir 2 bulan, banjir besar di Bangladesh bukan sahaja masih belum reda, malah semakin buruk. Kini 1/3 daripada negara itu ditenggelami air manakala jutaan penduduk terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada tanda hujan lebat akibat musim monsun akan berkurangan. Rata-rata penduduk tinggal di kawasan penempatan sementara yang serba daif. Ada yang cuba pulang ke rumah setelah mendengar berita banjir mula surut, namun kecewa setelah paras air kembali meningkat. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 161 nyawa terkorban akibat bencana ini. Lebih memburukkan keadaan, Bangladesh turut berdepan ancaman pandemik COVID-19 yang serius, di mana lebih 292,000 kes dicatatkan dengan 3,907 kematian setakat ini. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan kira-kira RM1 juta setahun sejak 2014 bagi membantu masyarakat orang asli melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, beasiswa Sagong Tasi itu turut diperluas kepada pelajar menengah bagi memastikan anak muda orang asli tidak dipinggir. Dan hari ini sebagai lambang dan bukti bahawa kita kerajaan negeri akan melihat ke semua tempat, termasuk ke kawasan-kawasan yang berhormat bebas dan pembangkang, dan termasuk kepada kawasan-kawasan orang asli sebagai contoh. Kerana kita percaya semua tempat dan kawasan harus diberikan penelitian dan juga kena diberikan perhatian kerana mereka mempunyai masalah yang tersendiri yang harus kita selesaikan dan bantu secara menyeluruh. Beliau berkata demikian pada Majlis Sarapan Merdeka di Kampung Orang Asli Ulu Kuang siang tadi. Pada majlis itu, Datuk Seri Amiruddin turut mengumumkan sumbangan RM100,000 bagi membaik pulih 10 rumah penduduk. Turut diumumkan peruntukan tambahan RM10,000 untuk keperluan infrastruktur kampung berkenaan. Datuk Seri Amiruddin turut dibawa ke kawasan penduduk bagi meninjau keadaan rumah yang usang dan hampir runtuh. Memang banyak-banyak terima kasihlah kalau boleh. Kita nak mohon pada YB pun berapa yang dimampu sajalah, pasal kita pun baru bermesra kenal. Kalau dah lama kelamaan mungkin YB pun akan rapat menjadi saudara kita. Difahamkan terdapat lebih 500 penduduk orang asli dari lebih 140 buah rumah yang akan diberi perhatian oleh kerajaan negeri. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantian yang meniti hari.
Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.